Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Sebelum tu, saya nak bagi yang belum mengenali saya, nama saya Engku Muhammad Fadli bin Engku Azman. Saya boleh panggil saya Fadli dan boleh juga panggil saya Engku. Saya berasal dari Kuala Terengganu dan saya berumur 19 tahun. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang sangkaan buruk orang yang baru nak start berbisnes. Sangkaan buruk ni Dr. Azizan istilahkan sebagai biawak. Kita sebagai manusia, kita ada dua biawak. Biawak dalam diri dan biawak yang di luar. Biawak dalam diri ialah sangkaan buruk. Macam contohnya, bolehkah aku berjaya? Bolehkah aku nak jadi jutawan? Itu adalah sangkaan buruk. Dan biawak yang di luar pula ialah orang-orang yang orang negatif yang di sekeliling kita, yang sentiasa nak menjatuhkan kita. Itulah dua biawak yang kita ada di dunia ini. Okey. So nombor satu, sangkaan buruk orang yang baru nak start berbisnes ialah mereka tak ada ilmu. Mereka ingatkan ramai yang buat bisnes tanpa ada ilmu. Mereka ingatkan bahawa kalau kita bekerja keras, kita akan berjaya. Tapi hakikatnya tidak. Memang betul kalau kita kerja keras, memang kita akan berjaya. Tapi kita mesti juga ada ilmu. Sebab zaman sentiasa akan berubah. Kita mesti tahu macam mana nak cuba untuk marketing pada setiap zaman tu. Jadi kita kena ada ilmu dan mentor yang bagus. Okey, nombor dua ialah kita tak yakin dengan diri kita sendiri. Kalau dah ada ilmu banyak mana sekalipun, tapi kita pun tak yakin dengan diri kita sendiri, takut untuk buat tindakan, takut untuk buat apa yang kita takut untuk buat, ianya hanya sia-sia saja. So, kena yakin dengan diri kita sendiri yang kita boleh buat. Ya. Dan yang ketiga ialah sangkaan buruk yang orang yang baru nak start berbisnes ialah apa ni? Macam kalau kita start hari ni, dia nak macam kita baru start hari ni berbisnes. Tapi dia ingatkan bahawa esok dia dah boleh jadi jutawan. Tu sangkaan buruk juga. Okey, Syahmi. Okey, hari ni kita ada tetamu. Kita ada tetamu istimewa. Okey. Kita ajak Dia add. Ni kita cakap tentang sangkaan buruk orang-orang yang baru nak start berbisnes. Kejap, kita test. Alright. Assalamualaikum. Boleh dengar? Teruskan. Boleh. Clear. Boleh. Okey. Nombor 3, sangkaan buruk bagi orang yang baru nak start berbisnes ialah dia nak cepat kaya. Dia tak Betul. trust the process. Dia buat hari ni, dia sangka yang esok dia dah berjaya. Itu adalah sangkaan buruk bagi orang yang baru nak start berbisnes. Betul ke Syami? Betul. Dia kadang orang tak faham. Boleh.
Kadang orang tak faham benda ni sebenarnya satu marathon. Dia bukan sprint untuk kita buat je kita terus dapat lalu sprint dah. Habis lalu dah sebab dia benda yang panjang, satu perjalanan yang panjang. Betul. Sebab tu dia marathon. Bila marathon ni kita punya persediaan pun semua kena ada persediaan lah setiap segi mental, fizikal, ilmu persediaan kita. Jadi daripada kita duk fikir untuk nak cepat kaya, lebih baik kita fikir untuk self development supaya kita akan lebih bersedia untuk hadap. Okay, Betul. sambung. Okay. So, yang penting ianya ialah kita mesti ada ilmu. Yang tu memang paling penting. Kalau kita buat apa sekalipun, kita mesti ada ilmu. Albert Einstein cakap, once you stop learning, you will start dying. Betul tak, Syami? Betul. Comel ayat tu. Jadi, tapi ilmu ni ada banyak. Cara untuk cari yang ilmu yang betul-betul bagus ialah kita cari yang mentor yang dah proven sukses. Yang dah ada result. Yang dia dah macam dah dah mengajar orang yang dah ada proven sukses lah. Betul. Ada result, ada result. Okay. Yang lagi bagus kau bila kita punya mentor tu dia bidang dia sama dengan kita. Betul. Niche yang dia buat tu sama dengan kita. So benda tu akan kita punya jalan tu dia betul dah. Macam mentor jadi jalan. Kita ikut je. Tapi bila orang tu lebih banyak orang kapung Australia lah, orang kapung Australia. Kalau kita pergi Dinung, kita tanya orang Australia yang betul-betul duduk kampung tu baru kenal jalan dia. Betul. Lihat orang Australia agak tapi duduk lain belum tentu dia dapat bagi tahu jalan betul. Gitu. Saya tanya. Wali anak tanya. Masya Allah. Boleh sila. Okay. Syami ni buat bisnes apa? Saya Boleh perkenalkan diri dulu. Okey. Maaf. Masuk je terus tu. Dah. Okey. Nama diberi Syahmi dan nama penuh nama samaran saya yang dikenali Syahmi Al-Aziz. Jadi saya telah membuat bisnes selama kalau start bisnes tu rasanya daripada umur darjah 1 sebenarnya, tapi betul-betul serius start bisnes online. Bisnes online saya start masa umur darjah 6 masa UPSR. Macam tu. Lepas tu bisnes pertama saya kasut. Tapi ni bisnes saya antaranya lah. Dah boleh kampus semua. Antaranya adalah bisnes SIM card. Saya jual SIM card je. SIM card apa tu? Nak promote sikit gitu. Dia lebih kepada gini, kepada sesiapa yang nak saya bagi tahu, nak saya ajar basic business yang mana kita mula dengan jual produk paling murah iaitu SIM card. Sebab apa saya pilih SIM card? Satu, dia produk keperluan. Dan yang kedua, modal dia RM10 sahaja. Jadi kita punya target market lebih terbuka. So kalau orang baru nak start cebur ni, dia jadi lebih senang lah. Sebab benda tu murah, keperluan, ada banyak benefit. Okay. Betul. Sebab SIM card ni memang semua pakai. Betul. Sampai bila Fadli nak pakai SIM card? Nak tanya. Sampai tua lah. Okay. Jadi kita punya market macam tu lah. Sebab tu sebab sebelum ni saya sebenarnya pernah dah jual macam-macam produk, termasuklah pomade, produk kesihatan, produk
kecantikan pun pernah jual. Lepas tu produk hak jenis alat-alat gitu pun pernah jual. Lepas tu jual barang borong pun pernah jual. Jadi bila kalau tengok sekarang, saya tengok pada hari ni, kalau sebelum ni saya jual produk macam-macam produk. Tapi bila saya stop jual, income saya pun stop juga. Jadi benda tu Ya betul. Macam dia bagus, dia bagus. Kalau kita create, cuma bila kita baru nak mula, kita nak create sistem tu tak boleh lagi. Jadi kita perlu mencari bisnes yang hot, sistematik. Jadi ya betul. benda tu akan mensingkatkan masa kita untuk proses belajar. Gitu. Okay. Dok macam Sebab singkat. dari Sila. Okay, jadi macam Syamil kata dia start bisnes dari darjah 6 lah. Jadi sampai sekarang tu macam mana tips untuk don't give up? Sebab ada je yang baru start berniaga setahun tu give up. Kalau dah kunci macam dia mana? istiqomah. Jadi kadang-kadang untuk istiqomah tu kita ada certain masa yang kita rasa down, certain masa yang kita rasa macam oh sampai bila aku nak buat ni, sampai gana dia. Jadi kita down. Bila kita down kita jadi nak buat tu tiba-tiba kita tengah buat tu kita berhenti disebabkan kita give up tu. Jadi macam mana saya sendiri pun memang kadang-kadang tu memang confirm memang ada rasa give up tu, tapi apa cara yang saya buat adalah ni antaranya tepek depan mata, maknanya antara satu benda saya buat dekat katil saya, buka-buka mata je depan tu ada lalu saya punya big Y, so saya lebih jelas saya punya big Y. Lepas tu dekat wallpaper telefon saya ada letak gambar saya punya target tahun ni. Jadi maknanya bila bangun je kita buka telefon tengok home screen tu ada dah kita punya big Y, kita punya target. Jadi tu mengingatkan, refresh kita semula untuk kita lebih macam lebih itulah bersemangat motivation. Kita motivate. Lepas tu tepek tu apa ya? Tepek tu apa ya? Tepek maksudnya? Tu dekat dinding. Follow your dreams. Follow your dreams. Tapi memang betul. Untuk sustain, untuk nak berjaya, kita mesti ada big Y yang sangat besar. Betul. Yang contohnya, big Y tu, big dia tu siapa boleh betul-betul boleh push kita lah. Boleh push kita. Kalau kita down pun, kita teringat balik memang kita akan sentiasa motivate. Jadi firstly kena ada big Y supaya kita macam kita buat benda tak ada matlamat. Betul. Jadi kalau tak ada big Y, jadi kita buat sampai bila-bila pun kita tahu kita nak buat sampai bila. Jadi bila kita ada big Y, kita nak buat apa-apa, kita punya strategi ke apa semua, jalan roadmap kita ada. Okay. Dan yang paling penting juga bagi saya ialah kita kena cari circle yang nak bersama-sama dengan kita nak berjaya. Betul. Kena cari yang kawan yang sangat-sangat. Sebenarnya rasanya benda ni sangat berpengaruhi sebenarnya. Kadang orang rasa macam benda tu tak efek sangat, tapi kalau kita salah ceburkan diri dengan circle-circle yang salah, dia sama ada bukan kita tak boleh nak kata circle tu salah kok. Ya betul. Dia boleh jadi circle tu kita yang menginspirasi circle tu untuk masing-masing ada tekan. Cuma untuk permulaan kalau kita masih tak strong apa semua, jadi lebihkan kepada circle-circle yang satu matlamat dengan kita lah. Tu antara benda yang dok bagi kita down juga sebenarnya. Kita ada circle, ada matlamat yang sama kan. Bila kita down, kita sembang dengan saya, sembang-sembang mungkin kita baru, kita dapat inspirasi baru. Jadi pembakar semangat kalau contoh macam kawan-kawan kita ada tunjuk result apa-apa, achieve something, kita pun rasa aku kena cari jalan kot takkan hari ni kawan aku aktif lagi, aku stop dah, tak boleh, aku kena buat juga betul. Jadi kita tak stop. Tapi bagi siapa yang belum mengenali
Syahmi ni memang sifu saya. Oh. Masya Allah. Saya memang mengidolakan Syahmi lah. Sebab Oh, jauh dengan pula. usaha dia untuk tanggung keluarga, Alhamdulillah lah, memang bagus. Alhamdulillah. Allah. Pepatah Arab ada kata, berkawan dengan penjual minyak wangi, baju kita akan terkena percikan wangi. Berkawan dengan apa ni? Berkawan dengan Betul-betul. tukang besi, baju kita koyak terkena percikan api. Nak berjaya kena bergaul dengan orang berjaya. Tak gitu. Betul. 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 Dan buku Muhammad Faiz ni saya selalu stalk dia punya tu. Antara orang-orang yang berinspirasi juga lah sebenarnya. Fadli yang kena kenalkan. Fadli yang kenalkan. Ni abang jutawan insya-Allah. Oh. Tapi kita sama-sama bakal jutawan insya-Allah. Kita sentiasa bercakap benda-benda yang positif. Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa dan apa yang kita buat, semua tu adalah doa. Betul. Jadi sentiasa buat benda yang positif, insya-Allah. Okay. Positivity attract another positivity. Yes, betul. Positivity attract good things lah. No. Saya ada baca tadi. Dia ayat tu apa? It's never too late to apa? It's never too late to start. Betul. It's never too late to start being what you want to be. Jangan sangkakan yang kita apa ni? Kita terlalu lambat. Betul. Macam kita ambil contoh paling dekat. Tu Uncle Colonel yang buat KFC. Betul. Dia punya resipi bukan sekali dia buat tu dia terus dapat resipi tu berdapat muka Allah berjuta-juta oleh gitu. Tahu dia dapat resipi tu dengan improvement apa? Orang panggil boleh buka banyak itu tu masa umur dia tu sangat tua dah. 40 40 ke 30? 40. Rasanya 40. 40 40 60. 60 rasa. 60 rasa tak? Jadi kalau kita tengok kan mustahil dah nak buat something bila kita tua sangat ni. Tapi sebenarnya tu bukan kita punya penghalang. Lepas tu ada satu lagi quote tu Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah. InsyaAllah nanti anak cari mula. InsyaAllah. Nak buka dah ni tak? Dah. Tu lah. Okay. Dino pukul apa? Sekarang habis terawih dah. Habis terawih dah. Lupa. Okay. Terima kasih Syahmi sebab sudi masuk dalam live ni. Kongsi pengalaman. Kongsi apa ni? Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau ada lagi boleh. InsyaAllah. Kita cuba untuk upgrade diri kita. Sebab saya belajar sebab saya belajar dengan Dr. Azizan, dia cakap memang first marketing ialah kita kena buat live setiap hari selama 44 hari straight. Jadi bila ada saing ni, ni function circle ni. Betul. Kalau dah buat live tapi disebabkan Fadli cuba start, jadi jala doa. Jadi daripada dah buat langsung, at least buat sama-sama dengan dia. Betul. Terima kasih Syahmi. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Mana nak tutup? Boleh? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih semua sebab sudi dengar apa ni? Perkongsian ilmu antara anak-anak muda ini. Gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mama. Alright. Okay, insyaAllah esok pula ya. Esok kita akan berjumpa lagi. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kaya dan berjaya. Amin insyaAllah.